أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة، والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Kemudian tabi'un artinya segala yang mengikut sahabat. Artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu. Maka ahli kurun semasa dengan mereka itu. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu. Qala muallifu rahimahullah ta'ala, muka surat 18 baris yang ketiga. Naskah yang sebagaimana yang saya pegang ini. Jadi kita teruskan lagi perbahasan ataupun bahas yang ada di dalam kitab ini. Seterusnya ialah duduk cara membicarakan tentang afdaliyatul makhluk. Maknanya yang paling afdal makhluk. Afdaliyatul khalq. Makna yang paling afdal makhluk itu siapa dia? Itu nombor satu sekali ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diikuti dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam. Yang mana mereka lima ini adalah dikelar sebagai ulul azmin minar rusul, daripada sekalian rasul. Selepas daripada itu ialah sekalian rasul-rasul yang lain. Yang di atas qaul mengatakan 313. Bermaknanya ala tafawutin, di atas berlebih kurang dah. Mereka itu iaitulah 308 selain daripada yang 5 itu sehingga selesai habis yang rusul, Nabi Mursal. Nabi Mursal ni Nabi yang jadi Rasul. Dia pergi pula kepada sekalian Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi yang lain tu hak 25, kemudian dia pergi kepada hak 25. 20 lagi yang mencukupkan 25 orang Rasul yang disebut di dalam Al-Quran. Kemudian barulah dia pergi kepada sehingga sampai 313. Dan kemudiannya ialah para Nabi, para Al-Anbiya. Para Anbiya, seluruhnya dengan jumlah yang ada kaum mengatakan 124,000. Kalau yang sahihnya tidak meninggalkan dia. Selesai para Rasul Nabi pergi kepada malaikat. Itulah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Bermula dengan 4 kepala malaikat Jibril alaihissalam itu nombor 1. Sehingga orang panggil 3 rakannya, dan juga akhirnya 10 kepala-kepala malaikat yang lain itu 10 malaikat. Jadi sebagaimana yang telah kemudian malaikat yang lain, malaikat awan, malaikat yang berjawatan. Banyak lagi jawatan-jawatan selain daripada 10 ni ada lagi. Maknanya. Dan selain daripada mereka itu ialah malaikatul awam, malaikat-malaikat yang awam, yang mana tugas mereka hanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis salirah, kata orang Kelantan. Habis salirah ni mana? Habis keseluruhan.
Nabi itu dia malaikat dia turun pula kepada manusia bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan 6 orang lagi yang mencukupkan 10 yang menjadikan maknanya yang 10 itu yang dikenali sebagai al-asyarah al-mubasyaratu bil jannah fid dunya. 10 orang yang diberitakan gembira oleh Rasulullah secara jumlah. Abu Bakar fil jannah wa Umaru fil jannah wa Uthmanu fil jannah wa Ali fil, sampai 10 orang Nabi sebut begitu. Maka mereka itu ada yang lebih. Dan selain daripada itu di kalangan sahabat dia ada maknanya Sahibul Badri, orang yang hadir peperangan Badar, Sahibul Hudaibiyah, Sahibul Ridwan, itu macam-macam lah. Mengikut orang-orang yang menyertai peristiwa-peristiwa yang penting pada permulaan Islam itu yang menunjukkan orang panggil tahap keimanan mereka itu pada tahap yang terbaik berbanding dengan orang lain, maka mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah sekalian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang berjumpa dengan Nabi beriman kepada Nabi dan akhirnya mati dalam keadaan beriman. Dan jumlah sahabat ini makna lebih daripada 100,000 jiwa atau makna manusia. Itu makna sahabat. Jadi selesai sahabat, jadi kalian sahabat itu mereka yang beriman kepada Rasul dan akhirnya mati dalam keadaan beriman dan mereka sempat berjumpa. Walaupun sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah, tidak dinamakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarani, maksudnya Uwais Al-Qarani di Yaman. Dia sempat dengan umur Nabi tetapi tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beberapa kekangan dan juga halangan-halangan. Dan dengan bahawa tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berlakunya pertemuan Uwais dan juga mana Nabi. Namun Uwais itu adalah orang panggil walaupun dia Nabi sebut nama dia. Dia adalah tabi'in, tabi'in yang terbaik. Baik. Yang kemudian daripada para sahabat. Ini makhluk yang paling utama, paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai semua sahabat, maka yang paling mulia di kalangan makhluk ini ialah tabi'un. Tabi'un artinya segala yang mengikut sahabat. Artinya segala yang berjumpa dengan mereka itu. Jadi tabi'un ini mereka tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada kalangan orang-orang yang beriman itu yang tidak sempat berjumpa dengan Nabi tetapi sempat berjumpa dengan para sahabat. Itu mereka itu adalah tabi'in. Seperti Hasan Basri, Sa'id Ibn Musayyib, dan ramai lagi, mereka termasuklah Uwais, itu di kalangan tabi'in. Maka di kalangan tabi'in ini, dia ada pula orang panggil yang paling utamanya siapa dia? Tabi'in yang terbaik. Kalau sahabah yang terbaik itu muwafaqah Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq. Itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Taala. Jadi kalau begitu, kalau tabi'in di generasi tabi'in, jailut tabi'in, mana generasi tabi'in siapakah yang terbaik? Begitu berlaku khilaf ulama. Ada 3 nama yang diangkat. Masing-masing kumpulan, maksudnya mana ulama ini yang menabatkan satunya ialah Hasan Basri. Hasan Basri ni sempat belajar dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sempat belajar dengan Ibnu Mas'ud. Itu makna Hasan Basri, seorang guru besar. Majlis ilmunya dihadiri oleh sekian ramai penuntut-penuntut ilmu. Hasan Basri, sebagian ulama mengangkatkan bahasanya tabi'in yang terbaik nombor 1 ialah Hasan Basri. Ada juga setengah ulama mengangkat bahasanya tabi'in yang terbaik itu ialah Uwais Al-Qarani. Dan seorang lagi namanya ialah Sa'id Ibn Musayyib. Itu mengikut pandangan masing-masing lah. Jadi tabi'in ini kalaulah sahabat itu sudah mencapai 100,000 orang lebih, maka sahabat sudah tentulah agak lebih ramai lagi daripada itu. Jadi maka ahli kurun semasa dengan mereka itu. Maka ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu. Itu dia panggil tabi'in.
Tabi'in yang mengikut bagi mengikut. Tabi'un tu makna dia, makna bahasanya ialah mengikut. Jadi tabi'in yang mengikut bagi yang mengikut. Tu dia panggil tabi'in tu. Bunyi dua kali tabi'in. Itu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perakuan, pengiktirafan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyatakan bahawasanya khairu kurni. Sebaik-baik kurun itu ialah kurun aku. Kurun yang aku berada padanya. Itulah sahabah lah. Kurun aku itu maknanya para sahabah. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian mereka yang mengiringi mereka itu. Kemudian mereka yang mengiringi mereka itu. Jadi setakat tu Nabi sebut. Yang mengiringi sahabah itu tabi'in. Yang mengiringi tabi'in. Ini adalah 3 kurun. 3 generasi yang terbaik. Jailul Quran generasi Al-Quran. Yang beramal dengan Al-Quran. Jadi selepas daripada 3 generasi ini. 3 generasi ini dikenali sebagai salaf. Orang-orang salaf. Iaitu 300 tahun daripada Nabi ataupun 500 tahun bergantung kepada khilaf ulama. Kerana satu generasi itu tidak semestinya 100 tahun. Kerana ada di kalangan sahabat misalnya, ada yang umur dia 100 tahun, seperti Anas bin Malik. Jadi membawa kepada satu generasi itu lebih daripada 100 tahun. Jadi himpunan itu, kerana ada sahabat itu ada yang akhir-akhir dan umurnya panjang. Dia ni budak, dia sudah mukallaf, makna dia berjumpa dengan Nabi, beriman. Kemudian dia itu makna umur panjang pula, bermakna dia akan jadi lebih. Di kalangan sahabat itu, mereka adalah sahabat. Kerana berjumpa dengan Nabi, beriman. Kemudian umur mereka masih muda ketika Nabi wafat. Bermakna mereka hidup lebih lama lagi selepas daripada Nabi wafat. Jadi untuk berakhirnya satu generasi itu, itu lebih daripada 100 tahun. Walaupun setengah pandangan satu kurun itu ialah 100 tahun. Tetapi maksudnya di sini kurun di sini ialah satu generasi. Generasi sahabah habis. Semua orang-orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi meninggal dunia yang terakhir. Jadi itu membawa kepada lebih daripada 100 tahun. Kemudian generasi yang kedua pula, mana sahabah pun maknanya tabi'in. Kemudian orang generasi yang ketiga tabi'in. Itulah 3 kurun yang diperakui oleh Rasulullah sebagai kurun yang terbaik. Terbaik maksudnya dari segi agamanya, akidahnya dan juga syariatnya. Itu yang dikenali sebagai salaf. Yang kemudian daripada mereka ini dikenali sebagai khalaf. Jadi orang khalaf, orang yang kemudian daripada 300 tahun atau 500 tahun bergantung kepada khilaf lah. Nah itu yang dikatakan kemudian kurun, maka ahli kurun. Ahli kurun yang berhubung dengan kurun mereka itu. Iaitulah tabi'in. Dan kurun itu kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala. Masa 100 tahun. Dia satu kurun itu ialah menepati 100 tahun. Satu abad lah, samalah makna satu abad. Kalau 1000 tahun tu alaf orang panggil. Satu alaf. Alaf tu ambil daripada alfun. Maksudnya 1000. Jadi alafun. Itu istilah yang digunakan lah. Jadi satu kurun itu ialah 100 tahun. Jadi kalau 3 kurun bermakna 300 tahun. Maka dengan sebab itu satu pandangan, satu pendapat mengatakan 3 kurun itu, golongan salaf itu ialah 300 tahun daripada Nabi. Sebab setiap satu kurun itu ialah 100 tahun. Dan bermula jahil dengan kelebihan dia atas segala malaikah. Lah kita tak tahulah kata Nabi ni lebih afdal, lebih utama di atas segala malaikah. Ingat ko lebih malaikah lah, moga hebat malaikat ni. Jadi sebenarnya ialah Nabi yang tak rasul sekalipun. Nabi ni ada 2, satu Nabi mursal, satu lagi Nabi ghairul mursal.
Nabi mursal itu ialah Nabi yang jadi Rasul. Dia Nabi dan juga adalah Rasul. Jadi, bukan sahaja Nabi mursal, Nabi yang menjadi Rasul, bahkan Nabi sahaja-sahaja pun adalah afdal, lebih afdal kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan malaikat. Ini maksudnya kita faham dari sini bahasanya manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Mana manusia yang terpilih lah, mana Nabi Rasul. Apabila habis sekalian Nabi, barulah pergi kepada malaikat. Jadi kitanya tidak mengetahui kata bahawasanya anbiya itu lebih afdal daripada segala malaikat. Dan upamanya itu tiada mencederakan pada iman. Tidak mencalarkan dan mencederakan iman kita. Kalau orang Kelantan dia kata, sudah kerja lah. Apa pula? Oh lah, saya tak tahu kata Nabi ni lebih pada malaikat. Saya duk ingat mati-mati. Saya duk ingat kata malaikat ni lebih mulia daripada mana Nabi. Sekarang saya belajar kitab Faridah Farid, barulah saya tahu. Jadi adakah kita tidak tahu dengan kelebihan Nabi itu berbanding dengan malaikat itu mencederakan iman kita, akidah kita? Tidak. Tidaklah sampai mencederakan iman. Tapi mengetahui itu adalah lebih baiklah. Maka telah menyebut Suyuti. Nak baca Suyuti boleh, Sayuti boleh juga. Ada orang sebut, dia boleh baca kedua. Sing tu boleh bil fatih wal dhammi. Dengan fathah dengan dhammah. Nak baca Sayuti boleh, Suyuti pun boleh juga. Kita sedap baca Suyuti. Maka telah menyebut oleh Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Dia menyebut dia ambil daripada Subki. Mana dia naqal daripada Subki. Yang Imam Suyuti ni dia sebut ni ialah dia ambil, dia naqal daripada Imam Subki. Bahawasanya ini adalah susulan daripada kenyataan tadi, bahawasanya seandainya kalau kita ni tidak tahulah kata bahasanya Nabi ni lebih baik, lebih afdal daripada para malaikat itu, adakah itu boleh mencederakan akidah kita, iman kita? Tidak, jawab dia. Maka di atas makna ini, Imam Suyuti menyebut yang dia menakal daripada Imam Subki. Apa dia? Bahawasanya jikalau diam seseorang selama-lama umurnya, sepanjang hayatnya, diam ia, tiada terlintas pada hatinya melebihkan Nabi atas malak. Malak tu maknanya malaikat lah. Baca malak. Dia boleh baca banyak tu malak. Baca malikum boleh, mulkun boleh, milkum boleh. Tapi di sini tak sah lah. Di sini naknya ialah malakun. Malakun tu mufrad. Satu malaikat mana malakun. Jadi kalau malaikat tu jamak dia, makna banyak, ramai. Jadi kalau satu, tapi kerana dia dah jadi bahasa Melayu, maka kita kata satu malaikah. Jadi malaikat tu ramai, macam mana pula satu malaikah. Itu dari segi bahasa kerana dah jadi bahasa Melayu. Jadi kita katakan satu malaikah, dua malaikah. Jadi kata Imam Suyuti, dia nakal daripada Imam Subki, seandainya seseorang itu dia tidak pernah terlintas dalam hati, dia diam sepanjang hayat dia. Sepanjang hayat dia, usahkan kata, bukan terlintas dalam hati bahawa Nabi itu lebih afdal, lebih mulia di atas malak. Nescaya tiada menanya Allah Ta'ala daripadanya di dalam akhirat. Allah Ta'ala tak tanya, dan tidak menyalahkan. Apa pun tak tahu. Kerana ada sebahagian daripada perkara itu kita akan dipertanggungjawabkan, dan kalau kita tak tahu kita berdosa, Allah Ta'ala marah. Kerana ini bukan maksudnya afdaliyah. Yang kita sedang bicara sekarang ni ialah dia panggil afdaliyah, aulawiyah. Afdaliyah tu maksudnya yang lebih utama, yang lebih mulia. Siapa yang lebih mulia?
Di antara anbiya dengan malaikah, siapa yang lebih mulia? Jawab dia ialah anbiya. Begitu kalau soalannya ditanya dalam peperiksaan, dalam imtihan. Siapakah yang paling mulia di kalangan? Mana di antara dua mana nabi-nabi ke ataupun para malaikat? Jawab dia ialah nabi. Namun kalaupun kita tak tahu hal ini tentang afdaliyatul anbiya alal malaikah, mana lebih utama, lebih mulianya para nabi berbanding para malaikat, maka itu tidak mencederakan iman kita. Bahkan Allah Ta'ala tidak bertanya di akhirat kelak. Sebab dia kata Imam Subki, kemudian akhirnya dinakalkan oleh Imam Suyuti. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan tanya di dalam negeri akhirat kelak. Bermakna tidak wajib fardu ain lah. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib i'tiqad. Itu habis, selesai maknanya tentang afdaliyatul khalqi, yang terlebih afdal, yang terlebih utama makhluk, dengan secara ta'ayyun, dengan secara tertentu. Kemudian selepas daripada kenyataan ini, siapakah yang paling mulia, paling tinggi di sisi Allah Ta'ala itu adalah berdasarkan kepada ciri-ciri, berdasarkan kepada sifat-sifat, berdasarkan kepada akhlak, perangai, iman mereka secara umumnya yang telah digariskan oleh Al-Quran dan juga sunnah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya afdaliyatul makhluqat ataupun afdaliyatul khalqi, itu sebagaimana tadi. Nabi Muhammad, kemudian 4 orang lagi cukup 5 ulul azmi, dan 20 orang lagi cukup 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian para rasul yang lain yang mencukupkan 313. Kemudian para nabi, habis nabi barulah malaikat, habis malaikat start pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian habis sahabat tabi'in, lepas tabi'in. Maka sakat tu mereka alal itlaq. Tu dia panggil. Ini dia panggil afdaliyatul khalqi, itu alal itlaq. Di atas itlaq. Secara umum, pada dasarnya begitu. Kemudian yang selain daripada mereka ini tafawut, berlebih kurang lah, lebih mulia, lebih tinggi berbanding yang lain. Berdasarkan ciri-ciri iman mereka setara mana, takwa mereka setara mana, Islam mereka itu setara mana, qadar mana. Jadi selain daripada hak generasi salaf sani, maka kita boleh berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang paling mulia secara dasarnya? Begini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling sesungguhnya, yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini juga kita faham bahawasanya yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala ialah Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad, ana a'rafun nasi ilallah. Akulah manusia yang paling mengenal Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu akulah atqakum, akulah yang paling bertakwa daripada kamu. Jadi yang telah disebut sebentar tadi itu, kemuliaan mereka itu dengan sebab apa? Dengan sebab takwa mereka. Dan takwa itu dia datang daripada iman, kemantapan iman. Maknanya setara mana, makna qadar mana, pencapaian imannya itu akan terbentuklah takwanya dengan level yang sama dengan iman. Imannya tahap mana, maka takwanya tahap itu jugalah. Jadi kalau imannya first class, takwanya first class juga. Begitulah soalan. Kalau tak kelas lah. Begitulah. Jadi iman, dengan sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberi kredit, memberi pujian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, ma fadula Abu Bakrin bi kasrati salatin wa siyamin, bukanlah
lebihnya Sayyidina Abu Bakar berbanding dengan kamu itu lebih baik, lebih afdalnya Sayyidina Abu Bakar itu berbanding dengan kamu bukan kerana banyak sembahyangnya. Bukan kerana banyak puasanya Abu Bakar berbanding dengan kamu. Dan memanglah Abu Bakar tu yang lebih banyak yang berbanding dengan orang-orang lain daripada kalangan sahabat. Tapi sebenarnya itu kenampakan yang zahir. Ia menjadikan Abu Bakar itu lebih baik daripada kamu ialah bima waqara fi qalbi. Perkara yang tetap di dalam hatinya. Gabriel iman qadru imanih. Qadar iman yang ada di dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Itulah yang menjadikan dia lebih. Jadi begitu. Jadi, itu rasionya, rasio. Mengapa? Bukan amal yang zahir ini. Cuma dia panggil talazum. Talazum ni laziman. Adian, yakni pada adanya. Apabila orang tu mantap imannya, maka takwa dia juga jadi mantap lah. Amal juga jadi mantap. Yang kuat iman itu, kuatlah amal Islamnya. Ada setengah-setengah orang ini dia panggil, orang panggil mazhab jahil lah orang panggil. Maknanya, walaupun dia itu, amalan itu bercanggah dengan syariat, umpamanya tak menutup aurah, tidak sembahyang yang sempurna, mana cukup. Namun dia kata, penampilan zahirnya ini nampak sebegini ini sebab tapi sebenarnya iman dia sangat kuat. Itu dia kata macam tu. Ni ramai orang panggil awam dia kata macam tu. Nampak saja saya ni berseluar pendek, tak bertutup aurat, tak menutup aurat. Tapi sebenarnya iman saya kuat. Tu. Saya baik. Walaupun tak sembahyang pun baik. Baik macam mana kalau tak sembahyang? Tu kita kena faham. Ialah baik dengan manusia. Iktiraf ke tidak Allah Ta'ala iktiraf ke tidak baik dengan manusia saja. Dia tak jadi. Ya kita ni kena baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik itu ialah kena baik kedua-dua. Baik dari segi hubungan dengan Allah Ta'ala, baik dari segi hubungan dengan manusia. Dia kena baik juga. Kita dengan manusia untuk jadi baik sebenar-benarnya dengan Allah Ta'ala, dengan manusia pun kena baik juga. Sebab yang memerintahkan kita melakukan kebaikan kepada manusia itu siapa dia? Allah. Suami diperintahkan supaya bermuamalah dengan secara baik. Isteri diperintah oleh syarak untuk mentaati suami. Itu sama je sebenarnya. Ini pun orang tak berapa nak faham. Dia sama je lelaki dengan perempuan dia sama sebenarnya. Cuma ayat dia berbeza. Tidak dikatakan suami wajib taat kepada isteri. Tidak dikatakan begitu. Yang dikatakan itu isteri wajib taat kepada suami. Tu. Suami tak wajib taat kepada isteri. Apa yang wajib bagi suami? Wajib bagi suami berbuat baik kepada isteri. Maka sebenarnya maknanya sama. Suami tidak boleh menganiayai isteri. Tidak boleh menyakiti tubuh badan dan juga batinnya, hatinya. Jadi dari segi maksud suami dia kena buat baik kepada isteri. Isteri tidak dikatakan berbuat baik tapi dikatakan taat kepada suami. Kedua-duanya itu dia menuju kepada maksud yang satu. Taat kepada suami itu juga maksud dia ialah berbuat baik kepada suami. Tu. Jadi tidak dikatakan suami wajib taat kepada isteri. Wajib dia berbuat baik kepada isteri. Jadi kalau wajib berbuat baik kepada isteri, wajib menunaikan segala hak-hak yang berkait dengan isterinya. Wajib muasyarah bergaul dengan isteri. Biihsan dengan baik. Itu tuntutannya. Jadi di sinilah maksudnya kalau orang Islam yang faham. Itulah kita nak belajar ni. Supaya kita faham. Kalau tidak ada suami-suami yang menganggapkan dia ni ada kuasa veto. Dia ni tak boleh diteguri oleh isteri. Dia boleh buat apa saja kepada isteri. Itu salah lah. Tak betul. Macam mana boleh macam tu ni? Agama Islam adalah agama yang terbaik. Menjaga maslahah setiap
makhluk umatnya. Islam yang mengangkat orang perempuan kepada martabat yang tinggi. Suatu ketika dahulu orang perempuan ini tak boleh mempersakai. Islam datang Islam memberi hak kepada kaum perempuan untuk mempersakai, mewarisi harta ibu bapa mereka dan juga mewaris mereka yang lain. Kalau dulu makna orang perempuan dan kanak-kanak tidak berhak mempersakai. Jadi Islam datang memartabatkan orang perempuan. Yang menzalimi orang perempuan, yang kena kepada orang perempuan ialah orang kafir. Ketika berlaku revolusi industri di England sana. Sekian tahun. Pada suatu masa lalu kerana membutuhkan kepada pekerja-pekerja yang sangat ramai, maka perempuan dikerah, para isteri dikerah keluar ke kilang-kilang. Lalu berlakulah orang panggil di sana pergaulan yang orang panggil makna secara terdesak. Maksudnya pekerjaan mereka itu, mereka melakukan pekerjaan mereka dengan secara terdesak. Lalu berlakulah pergaulan bebas dan penganiayaan terhadap orang perempuan yang dirogol oleh orang laki-laki. Banyak lagi. Akhirnya orang perempuan itu sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Lalu mereka bangkit memberontak, menuntut hak mereka. Dan sehingga sampai kepada zaman moden sekarang ini, orang perempuan dah melebih-lebih daripada hak mereka. Nak jadi macam setia, orang laki-laki boleh, orang perempuan pun kena boleh juga. Macam mana boleh macam tu? Allah Ta'ala dah jadikan manusia ni laki-laki dengan perempuan dengan kebolehan yang masing-masing. Ada perkara yang orang laki-laki boleh buat, orang perempuan tak boleh buat. Ada perkara yang orang perempuan sahaja yang boleh buat, orang lelaki tak boleh nak buat. Ada perkara yang kedua-dua mereka boleh sama-sama buat. Kalau orang perempuan boleh buat, orang laki-laki pun mampu buat juga. Kalau orang laki-laki mampu buat, orang perempuan pun mampu buat juga. Tapi di sana ada hadnya, ada sakatannya. Tapi sekarang dah jadi orang-orang kafir yang memperjuangkan hak orang perempuan, persamaan hak orang laki-laki dengan perempuan, sampai terpengaruhkan kepada orang-orang Islam sendiri, orang-orang perempuan Islam sendiri. Yang sehingga akhirnya membawa kepada mencabar undang-undang syariat. Kerana mereka menggunakan akal fikiran semata-mata. Sebab itulah kita terus berpangkal kepada akidah tauhid yang shadiqah ini. Kita bergerak untuk mencapai kesempurnaan hidup kita di dunia dan juga akhirat. Dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memantapkan akidah kita kepada Allah Taala. Akal bawah daripada syariat. Bila berlaku pertemuan antara syariat dengan akal, maka syariat mesti dimenangkan. Ketika tidak ada pertembungan, ia diraihkan akan akal. Tapi akhirnya pada zaman sekarang, orang meletakkan akal itu mengatasi pada syariat. Dan itu adalah dasar yang paling penting bagi mazhab Mu'tazilah. Mereka terdiri pada orang yang brilliant, genius, yang terlampau cerdik, tak dengar kata orang, tak dengar pandangan orang lain. Mereka memuja, mengagung-agung, mempertuhankan akal mereka sendiri. Ini trend ini dah berjangkit kepada orang Islam. Meninggalkan syariat. Dikala mereka dapat melihat dengan akal fikiran mereka. Walaupun bercanggah dengan syariat, mereka tetap teruskan memenangkan akal fikiran mereka. Ini suatu kebiadaban terhadap Tuhan. Hak untuk menghalalkan, mengharamkan itu ialah hakullah wahdah. Hak Allah Ta'ala sahaja, tetapi manusia berani-berani. Untuk orang panggil mana mencarikan orang panggil kehormatan ini. Dengan berani juga untuk menghukumkan. Mereka menggunakan akal fikiran sepenuhnya. Ya, orang kafir tapi akhirnya berjangkit kepada orang-orang Islam juga. Yang mereka tidak ada asas ilmu Islam. Ya, walaupun mereka ada semangat Islam, namun kerana mereka orang yang sangat cerdik, mereka tak belajar dengan ustaz-ustaz, dengan pak lebay.
Kerana jatuh standard. Jadi mereka membaca buku-buku tentang Islam yang kadang-kadang itu adalah tulisan daripada orientalis barat. Al-mustasyrikun dia panggil dalam bahasa Arab. Al-mustasyrikun. Dia kaji Islam, dia kaji bahasa Arab, dia kaji Quran, kemudian dia olah sembahyang begini. Puasa begini. Lalu kalau kita baca, kalau terbaca hasil karangan mereka sudah tentu berbeza dengan orang panggil sumber Islam. Ini penyakit orang yang terlampau cerdik, dia tak dengar kata. Dia mahu guna. Jadi begitulah orang perempuan diangkat martabatnya oleh Islam. Tetapi kita dituduh oleh musuh Islam sebagai orang yang mendiskriminasikan orang perempuan. Double standard kepada orang perempuan. Menganiayai orang perempuan. Sedangkan Islam yang mengangkatkan martabat orang perempuan. Itu yang mereka tidak mahu mengaku. Walaupun perkara ini sangat zahir. Jadi, yang paling mulia, kembali kepada tajuk kita sekarang. Jadi, yang kita nak sebutnya, ini dasar dia. Begitu tertib awlawiyah atau afdaliyatul khalqi. Tertib yang paling utama, paling lebih, paling mulia makhluk-makhluk itu sebagaimana tadi dah. Tinggal lagi selepas daripada itu kita menggunakan kaedah yang Allah Ta'ala sendiri yang meletakkan sebagai satu garis panduan kepada kita siapakah yang paling mulia. Itulah sebagaimana ayat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kami ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak jadi mulia, yang paling mulia ialah kita usahakan takwa pada tahap yang paling tinggi yang mampu kita lakukan. Takwa itu Nabi kata hahuna, di sini maksud dalam hati, tetapi takwa daripada hati itulah menerbitkan a'malul salihah, amal-amal Islam, amal-amal yang soleh. Itu makna takwa. Sebab itulah kita sentiasa diserukan pada hari Jumaat oleh maknanya imam khatib yang baca ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah oleh kamu sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa itu ialah takwa yang pada tahap paling tinggi. Dia ada beberapa kelas takwa itu. Ada kelas 3, kelas 2 dan kelas pertama. Jadi takwa, jadi untuk mendapatkan makna takwa ini itu kalau kita perasan, kita sedar, dia setiap ibadat ni perkara ni setelah saya sebutkan dah begitu acak kali. Bahasanya di antara hikmah mengapa Allah Ta'ala mempelbagaikan jenis-jenis ibadah. Kerana tarbiyah setiap ibadah itu berbeza-beza. Sembahyang ada tarbiyahnya, zakat ada zakat, sedekah ada tarbiyah, haji, umrah ada tarbiyahnya, zikir ada tarbiyahnya, baca Quran ada tarbiyahnya, puasa ada tarbiyahnya. Maka Allah Ta'ala sebut terang-terang, jelas-jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah Ta'ala menfardukan puasa itu ialah untuk mentarbiahkan sifat taqwa, taqwa Allah. Maka ambil kesempatan daripada puasa untuk mentarbiah sifat mana sifat taqwa. Kerana takwa dengan puasa itu dia ada titik persamaan daripada maknanya. Kerana puasa as-siyam itu diartikan dengan al-imsak, menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bahkan ada tingkatan yang bukan saja membatalkan puasa. Dan sebahagiannya tidak batal puasa tapi kita tahan juga. Melihat maksiat, itu tak batal puasa tapi batal pahala puasa. Dan maknanya, mana takwa maknanya, takwa makna dia menahan diri. Makna puasa menahan diri daripada perkara. Takwa pun juga memberi pengertian makna al-kafu. Al-kafu ni, kaf ni tapak tangan. Kita guna untuk menahan. Sebab itulah tapak tangan ini dalam bahasa Arab dipanggil al-kafu. Kafun. Jadi takwa itu ialah menahan diri kita. Kaf. Menahan diri kita daripada syahwat-syahwat yang jahat. Yang itu membawa kepada apa? Bahaya akhirat. Iaitulah neraka. Jaga diri kita daripada jaga keselamatan diri kita daripada bahaya akhirat. Itu makna takwa. Kalau jaga keselamatan bahaya dunia, itu tak nama takwa.
Takwa ni kita jaga diri kita daripada buat benda yang menyebabkan bahaya kita di akhirat kelak. Boleh sakit, boleh seksa di akhirat kelak. Dengan melakukan dosa. Jadi itu makna takwa. Jadi dapatkan makna takwa ni, tarbiyahnya melalui puasa. Jadi orang yang banyak berpuasa, sebab itulah kepada pemuda-pemuda yang tidak ada istitaah kemampuan dari segi belanja untuk berkahwin. Itu maka sedangkan dia berkeinginan untuk berkahwin, Allah Ta'ala suruh mereka itu menundukkan nafsu mereka dengan berpuasa. Menundukkan maksudnya mengawal nafsu mereka dengan puasa. Sebab puasa itu boleh mentarbiahkan sifat takwa. Kalau puasa dengan sebenar-benar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, yang pertama, nak jadi mulia ialah dengan takwa. Kalau kita nak jadi mulia. Jadi berlebih kurang selain daripada Nabi-Nabi saat ni, tabi'in, maka berlebih kurang maksudnya ialah kalau kita nak jadi mulia di sisi Allah Ta'ala, usahakan takwa pada tahap yang terbaik. Jangan tiru orang ramai-ramai. Jangan terikut dengan orang ramai. Ikut apa yang disarankan oleh agama. Yang betul itu, yang benar itu apa yang disarankan oleh agama. Bukan trend, bukan arus perdana. Bukan viral. Bukan yang viral, tidak. Ni zaman sekarang ini. Kalau kita nak makan nasi kerabu yang sedap. Nasi kerabu ini zon dia tu ialah di Ketereh. Batu sebelah. Itu zon nasi kerabu. Jadi kalau kita nak tahu kedai yang menjual nasi kerabu itu sedap kata saya, tengoklah ramai orang-orang yang mengunjunginya. Itu bermakna sedaplah. Tetapi kebenaran dalam agama itu tidak boleh dibuat panduannya dengan ramai orang yang melakukannya mengikut. Tidak, tak boleh. Mesti kita kembali merujuk kepada sumber agama. Quran, hadis dan juga huraian ulama yang muktabar. Walaupun sedikit orang yang melakukannya, sedikit orang yang mengikutinya. Dan itu adalah lumrahnya kerana dalam Quran beberapa kali Allah Ta'ala menyebut. Qalilan ma tashkurun. Sedikit benar orang yang bersyukur. Yang baik itu adalah kurang berbanding dengan yang jahat. Yang terbaik. Dia ada baik, ada yang terbaik. Itulah yang diangkatkan oleh Mu'tazilah. Solah aslah. Yang baik dan juga yang terbaik. Baik. Kalau kita nak jadi yang paling mulia, ialah bitaqwa, dengan takwa. Kalau kita nak tinggi, kita nak jadi tinggi. Tinggi ni dia lain sikit daripada mulia. Tinggi dipandang tinggi oleh manusia. Allah Ta'ala juga telah menyatakan, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. Jangan kamu rasa hina diri. Sebab apa rasa hina diri? Kerana kekurangan pada madiyah. Madiyah ni material, kebendaan. Tak boleh kita rasa hina diri kita dengan sebab madah kita tu kurang berbanding dengan orang lain. Madiyah kita makna kebendaan yang kita ada. Aset harta kita tak sehebat orang lain. Kita rasa hinanya kita. Kita rasa rendah diri. Orang ada kereta besar, kereta mewah, kita tidak ada. Jadi kita rasa, kita miruk, kata orang Kelantan, miruk mana rasa kita ni hinanya, salah, tak boleh. Tak boleh kamu rasa hina diri dengan sebab kekurangan pada maddah. Maddah ni maknanya, mana benda lah, mana mata benda. Begitu sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menulis surat, maksudnya sahabatlah tulis surat. Kemudian dibawa oleh sahabat yang lain pergi ke Rom. Masuk untuk berjumpa dengan Raja Rom, menyampaikan surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka masuk di dalam istana Raja Rom, begitu kemegahan binaan istananya daripada luar masuk ke dalamnya sangat gah. Begitu dengan perhiasannya, dengan besarnya, dengan megahnya, dengan singgasananya yang begitu hebat, tempat duduk dia. Lalu mereka teringat kepada raja mereka.
Siapa dia raja mereka? Yang ni orang Islam saat ni yang menjadi utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana raja mereka? Rumahnya sempit. Ketika sembahyang tahajud, bila nak sujud, ditempiskan akan ditepih, orang panggil tepih kaki Aisyah radhiyallahu anha untuk memberi ruang untuk boleh sujud. Bermakna rumah Nabi itu sangat kecil. Yang sekarang ini di Taman Raudhah dalam Masjidin Nabawi. Jadi raja mereka tidur di atas pelepah tamar berbekas belakang. Mereka teringat kepada raja mereka. Nabi ni raja tapi tidak di-highlightkan sebagai raja. Jadi mereka melihat singgah sana Raja Rom hebat. Begitu juga rumah Nabi dan Nabi ni di dapur Nabi ada daun salam untuk menyamuk kulit. Apa kelengkapannya ada? Tu raja Madinah. Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Balik sahabat-sahabat tu rasa Allah, dia pun balik dia bercerita lah Allah hebatnya. Begitu juga yang pergi ke Parsi, melihat istana Kisra Parsi. Begitu sangat megah. Mereka balik menceritakan kepada sahabat yang lain. Oh, hebatlah Raja Rom. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat, wala tahinu, jangan kamu rasa hina. Kerana kamu membandingkan raja kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumahnya kecil, tidak ada harta, tidak ada kemegahan harta. Sedangkan kamu melihat istana Raja Rom, Raja Parsi sebegitu gah. Jangan kamu rasa hina kerana madiyah, kerana kebendaan. Sebagaimana kita sekarang. Jangan kita rasa hina kerana maddah kita tu kurang berbanding orang lain. Apatah lagi dengan orang kafir. Orang kafir, orang bukan Islam. Mereka ada kereta mewah, ada rumah yang banyak, rumah yang besar-besar. Lalu kita rasa hinanya kita. Debeknya kita, debek bahasa Kelantan panggil debek. Debek ni low class lah orang panggil. Debeknya kita, kodinya kita, tak mulianya, tak tingginya kita. Jangan kamu rasa hina dengan sebab itu. Wala tahzanu, dan jangan rasa sedih, jangan fras, jangan rasa terkilan. Kamu tak punya apa-apa. Sedangkan orang kafir mewah. Orang yang tak sembahyang ban, orang yang fasik dalam agama, kehidupannya senalenan, bermewah-mewah. Kamu orang yang taat, ahli sembahyang berjemaah, belajar, tetapi kehidupan kamu tidak semewah mereka. Jangan kamu rasa sedih. Di atas dasar itu, tidak boleh rasa hina. Salah kalau kamu merasa hina di atas dasar itu. Salah kamu rasa kamu tu hina dan tak boleh kamu bersedih hati. Kekurangan madiyah, kebendaan. Sebab apa? Sebab wa antumul a'laun. Kamulah yang paling tinggi sekali. In kuntum mu'minin. Seandainya adalah kamu orang-orang yang beriman, maka tinggi rendah itu ditandai oleh qadar iman kita. Kalau qadar iman kita itu mantap, maka kita akan jadi yang tertinggi di kalangan manusia. Kalau kita orang beriman pun, tapi iman itu kita pun tak fahamlah tentang iman, tak faham tentang syariat. Jadi kita tak jadi tinggi lah. Tinggi sementara di atas dunia. Tinggi kerana ada jawatan, ada pangkat. Satu kali turun daripada pangkatnya, lepas daripada jawatannya, tidak jadi tinggi dah. Orang tak meninggikan dah kita. Tak memulia dah kita. Jadi inilah krisis keyakinan umat Islam juga. Sebagaimana yang dulu-dulu saya pernah sebutkan krisis keyakinan. Ini juga setengah daripada krisis keyakinan umat Islam terhadap agama Islamnya. Memandang rendah kepada agama Islam. Tidak memandang tinggi kepada syariat Islam. Kepercayaan kepada Allah Ta'ala. Makna tidak mengharapkan, orang panggil, tidak harap kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak merasakan mana Islam lah yang akan memuliakan mereka. Iman mereka lah yang akan menjadikan mereka jadi tinggi.
Siapa yang paling beriman? Iman itu apa dia? Wa fussiral imanu bitasdiqi. Ditafsirkan iman itu ialah dengan tasdik. Membenar hati kita. Di sana mana dalam ilmu tasawuf pula penerusan kepada ilmu usuluddin ini. Di sana ada tingkatan-tingkatan iman seorang itu. Beriman itu. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Yang Nabi kata tidaklah lebihnya Sayyidina Abu Bakar ini berbanding dengan kamu itu kerana banyak sembahyangnya, banyak sedekahnya. Bukan kerana itu. Tapi kerana apa yang menetap di dalam hatinya. Apa dia? Iman. Maka itu akhirnya iman yang mantap itu akan menzahirkan amalan yang terbaik. Seluruh hartanya diinfakkan fi sabilillah. Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakrin. Ya Abu Bakar. Kamu infak seluruh harta kamu. Jadi macam mana anak isteri kamu? Tak tinggal sedikit pun. Saya sudah tinggalkan Allah dan Rasul bagi mereka itu. Itu jawapannya. Kita tak boleh bercakap macam tu. Itu bukan saiz baju kita. Itu kita perasaan-perasaan saja. Cakap macam tu kalau kita cakap macam tu. Sedangkan Sayyidina Umar meninfakkan separuh daripada harta. Separuh daripada harta ni pun banyak. Separuh harta Sayyidina Umar itu sebenarnya lebih banyak berbanding dengan seluruh harta Sayyidina Abu Bakar. Tapi Allah Ta'ala menilai iman seorang itu. Bagaimana dia boleh mensedekahkan, meninfakkan seluruh hartanya? Kerana iman. Yakin kepada janji Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, dan Nabi bagi tahu sendiri, Allah Ta'ala sendiri pun menyebut bahasanya dunia mata'ul ghurur. Allah Ta'ala sendiri pun menyebut mana dunia ni ialah mata'ul ghurur. Mata benda yang menipu daya. Jadi para sahabat Nabi ni, mana sahabat-sahabat ni dia mudah faham. Menipu daya. Kita ni, mata benda menipu daya. Kita baca, kita hurai, kita syarah kepada orang. Tapi kita juga terlibat begitu kuat dengan dunia. Kita pun mahu juga, ingin juga kepada kenikmatan dunia. Walaupun dia tidak salah pada tahap mana nikmat yang dihalal diharuskan oleh Allah Ta'ala. Tapi makam kita tu tak dapatlah kita. Kita ni sahaja yang nak tinggi, nak mulia. Tapi jalan ke arah itu, tu mana tak ada. Mana jadi mulianya kita dengan takwa, ingat. Jadi tinggi kita dengan iman. Kalau kita nak jadi yang tertinggi, yang terbaik. Iman kita, usahakan iman kita. Keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Setara mana. Yakin nur iman yang datang kepada hati kita tu dia ada qadar. Kecerahannya adalah berbeza. Orang yang nur yang masuk dalam hatinya sangat cerah. Maka baginya sangat mudah memahami hakikat dunia, hakikat akhirat. Dunia Allah Ta'ala dah sebut acap kali. Zuyyina linnas, di antaranya zuyyina linnas hubbu syahwati minan nisa' wal banin. Dan seterusnya sehingga itu Allah Ta'ala sebut zalika mata'ud dunya. Semua itu adalah mata benda dunia. Yang Allah Ta'ala sebut di kepala ayatnya zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia. Kalau dihiaskan itu bermakna tidak cantik. Kalau sudah cantik tidak dihiaskan. Jadi benda tu makna huduh, busuk, tapi kita nampak cantik sebab kita nampak kulitnya saja. Kita ahli hajbi, orang yang terhijab. Dia panggil ahli yang ilmu, imannya adalah bi ilmil yakin, dengan ilmu yakin. Seperti kita yang ramai-ramai ini. Jadi maknanya itu tahap iman kita. Daripada iman itu, itulah yang akan menggerakkan amal. Macam mana. Banyak mana, tinggi mana. Yakin itu adalah nadi teras kepada iman itu. Bila kita bercakap tentang yakin itu sendiri adalah teras kepada iman. Sebab itulah dalam surah Alif Lam Mim As-Sajdah, ketika Allah Ta'ala merakamkan pernyataan rasa menyesal daripada mujrimun, penjenayah pelaku dosa. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
muqinun. Tuhan, kami nampak dah. Nampak apa dia? Azab seksa yang dijanjikan di atas dunia dulu. Wa sami'na, dan kami dengar dah. Nih, kalau tak ada audio tak sedap. Nih. Zaman-zaman dulu filem itu makna filem bermula dengan tidak ada suara. Kemudian ada suara. Nih. Kena pukul tak bunyi apa-apa, tak sedap, dia kena bom bunyi. Nih. Wa sami'na, kami dengar dah. Maksudnya azab itu dia ada suaranya. Ada bunyinya. Wa sami'na farji'na, Tuhan tolonglah kembalikan kami semula ke dunia. Apa pula? Na'mal salihan. Kami nak buat amal soleh. Sebab apa nak buat amal soleh? Inna muqinun. Sekarang sesungguhnya kami yakin dah. Yakin di akhirat kelak tidak ada harga sekeping rabuk di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada harga sekupan pun. Yakin di sini, di dunia ni. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Nikmat syurga yang tak ada siapa dia tahu qadar mana hebatnya daripada apa yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala itu, daripada qurratu a'yun, qurrati a'yun. Itu maksudnya nikmat syurga. Nah, yang Nabi sebut mala ainur ra'at wala udhunun sami'at, khalaqa fiha, Allah Ta'ala jadikan di dalam syurga itu mala ainur ra'at, barang yang tak pernah mana-mana mata di atas dunia ini yang melihatnya, wala uzunun sami'at, yang mendengar oleh telinga tak ada, wala khatanun min qalbil bashar, yang terlintas tergambar dalam hati mana-mana manusia, tak pernah. Itu nikmat syurga. Jadi, maknanya itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Bila yakin, beramal. Bapa nak buat amal soleh, inna muqinun, kami sudah yakin sekarang. Akhirat bukan yaumul iktisab wal amal. Bukan darul iktisab wal amal. Bukan negeri untuk berusaha dan juga beramal. Akhirat itu yaumul jaza, hari pembalasan dah. Kamu tak boleh buat apa-apa dah di sana. Menyesallah kamu. Yakin. Siapa dia yang tak yakin apabila sampai ke akhirat kelak? Tidak ada orang yang tidak yakin. Kerana Allah Ta'ala tunjuk dah. Tengok dengan mata lendir. Dengar. Rasa sendiri azab itu sakit. Jadi macam mana lagi nak membohongi? Ini fantasi saja. Duk kena tibeng. Maksudnya dibakar dalam api neraka. Begitu orang panggil panasnya begitu. Ini fantasi. Ini khayalan. Atas dunia bolehlah kata macam tu. Di akhirat kelak tak ada nak kata lagi tu. Maksudnya apa dia? Kerana meraung-raung kesakitan yang tak boleh nak dibayangkan. Jadi sifat akhirat itu dia berganda-ganda daripada yang di sini. Dengan sebab itulah maknanya, biar kita bina yakin kita tu di sini, di dunia. Kita yakin di sini balasannya sangat hebat daripada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kita belajar ni supaya kita faham akidah. Dengan sebab itu akan membentuklah keyakinan-keyakinan yang mantap. Jadi wa antumul a'laun, yakinlah kita, peganglah kita. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kamulah yang paling tinggi sekali seandainya kamu orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, yang mantap. Maksudnya kesimpulan dia ialah kalau nak jadi mulia, bertakwa dengan takwa. Kalau kita nak tinggi ke takwaan kita itu mana? Maknanya kalau kita nak jadi mulia di sisi Allah Ta'ala, dan orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala jadikan hati-hati orang lain manusia untuk memuliakan dia, kerana hati kita semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mu nak jadi mulia, mu kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kamu nak jadi tinggi, usahakan iman yang paling mantap. Kemudian kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, dan wajib i'tiqad bahawa Nabi kita itu ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Allah. Ujar lagi kan ada masya-Allah. Tak ingat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas sidikin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Gaduh-gaduh nak pergi mengajar di Pasir Tumbuh. Allah. Boleh dengan itu dah.